Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Amirah binti Ahmad Azri, Tingkatan 4 Gamma Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Ingin membentangkan tajuk kepentingan mencegah kekuasaan penjajah Jepun di negara kita. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Nur Faizah binti Ibrahim, iaitu guru subjek sejarah saya, kerana telah membimbing saya untuk memahami tajuk ini dengan lebih mendalam. Pertama ialah faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Jepun datang ke negara kita untuk keperluan ekonomi dan ketenteraan kerana sekatan ekonomi oleh pihak bersekutu semasa Perang Dunia Kedua. Eksploitasi sumber bahan mentah untuk perindustrian ekoran pembaharuan Meiji, operasi ketenteraan dan untuk menjayakan pembentukan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Kedua ialah kepentingan strategik ketenteraan. Jepun ingin menguasai Singapura untuk penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Jepun juga ingin menguasai Pulau Borneo untuk operasi penaklukan di Pulau Jawa. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. Pertama ialah dasar pentadbiran. Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu dan menggabungkan pentadbiran Tanah Melayu dan Sumatera yang dikenali sebagai kawasan pertahanan khas berpusat di Singapura. Sumatera ditadbir di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 dan berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera. Tanah Melayu pula di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-29 berpusat di Taiping, Perak. Pada masa ini, Sumatera dikenali juga sebagai Shonanto, Pulau Cahaya Bulan, dan Tanah Melayu pula dikenali sebagai Malai Baru atau Melayu Baru. Pada 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara. Hal ini kerana pada sebelum kedatangan Jepun, Tanah Melayu dijajah oleh British, manakala Sumatera dijajah oleh Belanda. Ketika ini juga Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ditadbir oleh Thailand. Sarawak, Sabah dan Brunei pula dijadikan sebagai satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo. Terdapat Gubernur Jeneral dan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-37 yang mana berpusat di Kuching. Kedua ialah dasar terhadap raja-raja. Jepun mengiktirafkan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu dan termasuk juga bayaran pencen. Namun begitu, raja-raja tersebut perlu berada di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Dan Jepun juga melaksanakan pengiktirafan iaitu ketika persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada Januari 1943. Seterusnya ialah dasar terhadap kepimpinan tempatan. Kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapat sokongan penduduk. Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda atau Kua Kunrenjo untuk melatih dan tanam semangat juang politik Jepun. Kemudian ialah dasar ekonomi. Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan dan menubuhkan jawatan kuasa penyelidikan bahan untuk kawal selia pelupusan barang, buat penyelidikan kegunaan baharu sumber tempatan. Seterusnya adalah rancangan pengeluaran 5 tahun untuk membangunkan industri tempatan dan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Termasuklah juga pada masa ini juga digunakan mata wang Jepun. Dasar sosial. Dasar sosial pendidikan. Jepun menutup sekolah Inggeris dan Cina dan memperkenalkan sistem persekolahan Jepun iaitu semangat persaudaraan, teknologi industri dan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Sikap Jepun terhadap agama. Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu untuk mengelakkan penentangan penduduk tempatan. Jepun tidak masuk campur tangan dalam adat resam. Kelas Al-Quran dan sekolah agama Islam juga diteruskan. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam di Singapura dan Kuala Kangsar dapat dijalankan. Catuan dan penghasilan makanan. Jepun menubuhkan Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting untuk mengawal bekalan barang kerana kurang makanan. Catuan makanan dikuatkuasa kerana untuk
mengawal penjualan barang keperluan seperti beras, garam dan gula. Kempen tambah lebih banyak makanan, di mana penduduk tanam bahan makanan sendiri. Kesan daripada tindakan ini, rakyat menjadi lebih kreatif dan menghasilkan ciptaan baru. Seterusnya adalah layanan terhadap penduduk. Masyarakat orang Melayu mendapat layanan yang baik kerana Jepun ingin mendapatkan sokongan masyarakat pribumi. Jepun juga membantu orang India menubuh tentera kebangsaan India. Hal ini menyebabkan mereka mendapat kerjasama orang India untuk menguasai India. Sebaliknya, orang Cina mendapat layanan yang kejam dan perlu membayar sejumlah wang. Hal ini kerana permusuhan mereka semasa Perang Cina-Jepun. Ramai penduduk bagi setiap kaum menjadi buruh paksa membina landasan kereta api atau dikenali juga sebagai kereta api maut. Ramai yang terkorban akibat kerja berat serta kurang bekalan makanan dan ubat. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air melibatkan Batalion Kedua Regimen Askar Melayu dan tentera British semasa pendaratan Jepun di Kelantan. Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu, menyifatkan semangat juang menjadi satu inspirasi kepada generasi akan datang. Penentangan MPAJA. China berlindung bawah Parti Komunis Malaya PKM kerana takut akan layanan dan sesaan daripada tentera Jepun. PKM menubuhkan Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA). 165 orang anggota PKM diberi latihan di Sekolah Latihan Khas Singapura untuk melakukan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Kerjasama MPAJA dan Force 136 berlaku pada Disember 1943. MPAJA dapat bantuan seperti senjata, kewangan, latihan dan ketenteraan dari British. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Parti Kuomintang KMT, tubuh Overseas Chinese Anti-Japanese Army atau Tentera Bintang 1. Force 136. British menubuhkan South East Asia Command di Colombo, Sri Lanka yang dikenali sebagai Force 136. Mereka mendapat latihan di India dan Sri Lanka, kemudian dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam dan payung terjun dari kapal terbang untuk menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Majar Tengku Mahmud Mahidin, Lieutenant Tengku Yusuf Tengku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail, Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa adalah antara anggota terawal Force 136. Penentangan individu. Gurchan Sikh menyebarkan risalah dan propaganda di bawah nama samaran Lion of Malaya. Risalah yang diedarkan memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang dan pendudukan Jepun. Beliau juga menyamar menjadi wartawan untuk hadir sidang akhbar tentera Jepun dan melakukan kerja sabotaj landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan Jepun. Beliau ditangkap oleh Kempetai setelah dikhianati, lalu melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Sibyl Medan Delhi atau Sibyl Kartikasu merupakan seorang jururawat. Beliau berani dan cekal membantu mangsa perang gerila anti-Jepun di Perak. Suaminya, Dr. Abdul Clement Kartikasu, membuka klinik di Ipoh dan memberikan bantuan ubat-ubatan dan perubatan kepada gerila anti-Jepun. Beliau juga menyembunyikan radio untuk berkongsi maklumat yang diperoleh daripada siaran radio British. Beliau ditangkap dan diseksa dan menyebabkan kematian suaminya. Selepas Jepun menyerah kalah, beliau mendapat rawatan di Britain. Beliau juga merupakan wanita Tanah Melayu yang pertama menerima anugerah, iaitu anugerah pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George VI. Gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Operasi Semut. Operasi Semut merupakan operasi peninjauan oleh unit khas Z Australia, dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau Australian Services Reconnaissance Department (SRD) untuk mengumpul risikan dan latih lancar perang gerila. Pada Mei 1945, SRD mendarat di tengah dan timur Laut Sarawak. Antara anggota SRD ialah tentera Australia, British dan New Zealand.
Rekrut tempatan untuk gerila semut pula antaranya ialah orang Kenyah, orang Kayan, Kelabit dan Murut. Orang Iban pula menyertai SRD. Gerila semut penting untuk merancang taktik perang gerila. Hal ini kerana penduduk tempatan lebih mengetahui selok-belok bumi Sarawak. Pemberontakan Jesselton. Pemberontakan atau dikenali juga sebagai pemberontakan Double Ten untuk menentang Jepun di Sabah. Ketuanya ialah Albert Kwok. Pada Oktober 1943, gerila Kinabalu menyerang penjabat pentadbiran, balai polis dan kemudahan tentera diraja Jepun. Mereka juga membunuh tentera Jepun di Jesselton, Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Namun begitu, Jepun menyerang balas. Di kampung pesisir pantai dibom dan menyoal siasat dan siksa sampai mati untuk mencari pemberontak. Pada Disember 1943 juga, Albert Kwok menyerah diri. Beliau dan 175 orang lain lagi dihukum bunuh di Petagas dan 131 orang dipenjara di Labuan. Namun begitu, penentangan Jepun di Sabah disambung oleh gerila anti-Jepun yang dipimpin oleh Datu Mustafa Datu Harun. Perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Perkembangan semangat anti penjajah. Pendudukan Jepun berlaku semasa kesedaran nasionalisme mula berkembang. Slogan Asia untuk Asia dan konsep likungan sekemakmuran Asia Timur Raya yang bermaksud kebebasan Asia, kemajuan dan tingkatan persaudaraan Slogan dan konsep selari dengan perjuangan nasionalis tanah Melayu seperti Kesatuan Melayu Muda (KMM). KMM bekerjasama dengan Jepun untuk mendapatkan kemerdekaan. Kejayaan Jepun mengalahkan British menyedarkan orang tempatan bahawasanya Asia juga dapat mengalahkan orang Eropah. Perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Jepun membangkitkan nasionalisme orang Melayu dan membebaskan KMM yang dipenjara di British. Jepun juga membenarkan kegiatan politik KMM untuk mendapatkan sokongan masyarakat tempatan. Pada Jun 1942, Jepun membubarkan KMM kerana pemimpinnya menuntut kemerdekaan daripada Jepun. Anggota KMM dalam organisasi ketenteraan, iaitu di mana tentera Jepun Gyugun dan Gyutai tubuh menyertai gerakan bawah tanah dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Dalam masa yang sama, mereka juga bekerja dengan pentadbiran tentera Jepun. Jepun menyokong nasionalis Melayu untuk menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau KRIS untuk memenangi hati mereka. Matlamat KRIS untuk merdeka bersama Indonesia. Namun begitu, rancangan dibatalkan kerana Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 kerana bandar Hiroshima dan Nagasaki dibom. Perjuangan kemerdekaan diteruskan oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan merupakan parti politik pertama selepas pendudukan Jepun. Kesedaran politik di Sabah dan Sarawak. Persatuan ditaja tentera Jepun, iaitu seperti Persatuan Cina digabungkan menjadi Kakeo Kokokai. Orang Melayu dan Iban diberi jawatan kerana Jepun kekurangan pegawai. Kesannya, mereka mendapat pengalaman menjalankan tugas penting dan yakin untuk berkerajaan sendiri. Jepun memberi kesedaran politik dalam masyarakat Sabah. Pertubuhan selepas pendudukan Jepun seperti Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKLM) dan Parti Kebangsaan Melayu Tawau. Keadaan negara kita semasa pendudukan Jepun. Kesan positif, memupuk keberanian dan semangat patriotik kerana penduduk menubuhkan pertubuhan untuk menentang Jepun. Pengalaman dalam hal pentadbiran, terdapat penduduk tanah Melayu yang mengisi jawatan kosong dalam hierarki pentadbiran. Kemudian meningkatkan kuasa ketenteraan. Semasa pendudukan Jepun, ramai rakyat tanah Melayu mendapat latihan khas untuk menentang Jepun serta mendapat kemahiran merancang taktik peperangan. Kesan negatif, kemelesatan ekonomi. Jepun mengeksploitasi lombong biji timah serta ladang getah dan padi. Ramai penduduk kebuluran dan terkorban akibat penyakit. Masyarakat hidup dalam penuh ketakutan akibat daripada pemerintahan Jepun yang terlalu kejam dan tegas.
Masalah inflasi, peningkatan harga barang atau istilahnya too much money chasing too few goods. Pendapat saya, sekiranya negara dijajah kuasa asing, rakyat berkemungkinan besar ditindas dan hak kewarganegaraan dirampas. Kita juga tidak dapat beribadat dengan bebas sekiranya penjajah tidak menghormati agama kepercayaan kita. Adat-adat dan perayaan juga tidak dapat disambut lagi. Hidup penuh dengan kesusahan kerana mendapat layanan yang tidak adil. Oleh itu, kita perlu bekerjasama untuk menentang kuasa penjajah, merancang strategi serta membuat keputusan yang rasional. Semangat cinta akan negara amatlah penting bagi mengelakkan negara dijajah. Selain itu, melantik pemerintah yang bijak, adil dan membuat keputusan demi kemakmuran negara. Masyarakat, terutamanya generasi muda, perlu berusaha agar dapat menjadi pemangku pemerintah yang akan datang serta menaburkan jasa dan bakti sebagai seorang insan yang berguna untuk negara. Dan itu saya mengakhiri pembentangan saya dengan sekian. Terima kasih.